Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Fida bin Selamat dalam segmen Bicara Linda di ruangan channel YouTube saya. Okey. Jadi hari ini saya nak memberikan sedikit ulasan bagi beberapa persoalan yang berbangkit lah. Saya rasa ada dalam 3 ataupun 4 soalan macam tu. Okey, sebelum saya pergi kepada persoalan tu, jadi seperti yang dinyatakan daripada hari Sabtu dan Ahad, bahawa kelulusan bagi permohonan ICNA kategori 2 sedang boleh disemak dari semasa ke semasa, yang mana setiap hari ada saja pemohon yang lulus. Dan pada awal pagi ini ataupun lewat malam tadi, bagi yang lulus semalam dan juga hari Sabtu, dalam sistem iAccount mereka sudah dinyatakan tarikh-tarikh bayaran. Ada yang akan menerima pada 3 Mac dan ada juga yang akan menerima pada 5 Mac. Okey, maksudnya semua tu dah berjalan dengan lancar, cuma tunggu hari pembayaran sahaja. Okey. Jadi di sini semalam saya mendapat banyak persoalan lah, sehingga ke hari ini pun ditanyakan kenapa yang mohon daripada 11 hari bulan kemudian ditukarkan tarikh kepada 25 Januari, 26 Januari sehingga 31 Januari, yang memohon pada awal lagi tetapi masih lagi tidak lulus. Okey. Jadi saya dah menjawab soalan ni banyak kali, tapi dalam komen di YouTube dan juga di Facebook. Jadi konsep dia macam ni. Dia adalah satu sistem ICNA ni yang baru dibangunkan. Sistem ni dia tak boleh nak dicampurkan dengan sistem permohonan KWSP yang sedia ada bagi pengguna rumah, pengguna kesihatan yang bersara apa semua, sebab sistem tu dah terlalu lama. Sistem tu dah memang dalam sistem, jadi dia nak integrate, dia nak masukkan ke dalam sistem yang sedia ada ni, tak boleh. Jadi sistem ICNA ni adalah satu sistem yang baru. Okey. Jadi bila dia adalah satu sistem yang baru, dia punya pembuatan sistem tu sudah tentulah dia mesti ada sedikit sesuatu yang mungkin tidak sempurna lah, dia saya katakan. Jadi logik dia macam ni. Kita membuat permohonan awal. Ini adalah permohonan kita, warna kuning. Kita buat pada 11 hari bulan. Okay. Kita hantar dulu, submit. Dah submit dah kepada nama web ICNA. Kawan kita datang selepas seminggu, dia dengar kita mohon apa semua. Selepas seminggu, selepas 2 minggu, dia pun mohon juga. Dia kata okey lah, aku pun nak cuba juga lah mohon, aku pun terjejas dan sebagainya. Dia pun submit. Ni permohonan kawan kita. Nombor 3, bila diumumkan yang Tengku Zafar berjumpa dengan KBSP, mereka berusaha untuk memasukkan syarat dan juga kriteria. Lepas tu bila masuknya dah tak ada kriteria, yang tak terjejas pun nak memohon. Ini yang tak terjejas hijau, dia pun memohon. Okay. Jadi dalam sistem database dia, permohonan dia macam ni. Okay. Bayangkanlah, kita adalah seorang bos. Ini adalah borang-borang cuti staf kita. Kita suruh staf kita hantar borang cuti. Lepas tu letak atas meja kita. Kita bos ni. Okay, petang staf semua dah balik dah, kita tak balik je sebab kita bos. Jadi kita nak proses, nak luluskan dalam sistem. Permohonan buat secara manual, luluskan dalam sistem. Contoh, okey, kita nak ambil pada mana dulu? Mestilah kita ambil benda yang mudah dicapai. Jadi kita akan ambil pada atas. Pada hari cuti, bila bos kata boleh hantar dah, kita yang hantar dulu. Ni kawan kita punya yang last. Jadi dia ambil ni, dia key in sistem, dia lulus. Dia ambil lagi, dia key in sistem, lulus. Elok-elok key in, rumah telefon, suruh beli makan. Dah buat dah ni 5.30, pukul 6 dah, abang balik lah beli makan. Okay. Bos pun kata cik tak apa, I balik lah, cik beli makan apa semua kan. Yang ni kita punya tak proses lagi. Jadi bila tak proses lagi, esok kita main kerja, kita cek, pasal apa aku punya cuti tak lulus lagi? Pasal apa mereka ni, kawan-kawan kita ni yang hantar lambat. Dia pernah hantar pukul 4 lebih, kita hantar cuti pukul 10 pagi, dia pernah hantar pukul 4 petang.
Mereka punya dah lulus dah cuti, kita punya belum lulus lagi. Jadi sistem tu, kebanyakan sistem lah, sebab saya ada pengalaman berbelas tahun bekerja dengan sistem lah, database dan sebagainya. Jadi dia konsep dia selalu macam tu. Permohonan yang awal ni selalunya dia dah masuk, dia dah ke bawah. Permohonan yang baru ni dia menindai, dia menindih. Benda ni bukan salah siapa-siapa. Lagipun IC9 ni tak ada siapa pernah jangka akan terjadi. COVID-19 ni tak ada siapa pernah jangka akan terjadi. Orang yang buat sistem dulu, dia tidak membuat satu sistem dan meninggalkan ruang untuk menjangkakan sesuatu musibah pada masa depan. Kita benda yang masa depan ni tak ada siapa tahu. Jadi bila dimasukkan sistem baru dan sebagainya, sistem baru ni pun sebab rushing nak bagi kelulusan dan sebagainya, jadi sudah tentulah ada sedikit orang kata ketidakkemasan. Jadi sebab itulah pasal apa yang 26 ni, 26, 25, 27 ni tak lulus lagi macam ni lah. Sebab data tu kebanyakan di bawah. Okey, tengok saya nota. Okey, data di bawah. Staff yang nak proses pun tak ramai. Sebab benda ni, pusat prosesing KBSP ni dah wujud berpuluh tahun. Jadi kalau kata staff di situ ada 70 orang, 70 orang lah. Jadi selama ni daripada proses untuk pengeluaran perumahan, pengeluaran perubatan, pengeluaran yang berpencen 55 dan sebagainya, cukup staff yang setia ada. Tiba-tiba bila ada iLestari, bila ada iSinar, beban kerja mereka bertambah. Bila bertambah, kelulusan seharian tu mereka tak boleh nak push sampai satu hari 100,000 orang, sebab mereka perlu membuat semakan secara manual. Semakan secara manual ni juga kita kena faham, dalam sistem yang sebelum ni kita perlu upload dokumen. Ini permohonan kita perlu upload dokumen. Okey, dulu bila kata yang baru ni usaha untuk dimasukkan syarat, dia orang hanya submit permohonan saja, tak perlu dokumen. Jadi bila sistem diubah suai kan, yang sedia ada ni selalunya tidak boleh nak diubah suai, sebab data dah masuk. Ni slip gaji, yang ada tulis surat, ada yang nombor surat pajak gadai, surat hutang lah, apalah, semua dah ada dalam ni. Data ni tidak boleh diusik. Kalau diusik lagi lambat, lagi memakan masa. Jadi yang di sini bila dah dibincang untuk dimasukkan syarat, maklumat mereka ni lebih mudah sebab sekadar permohonan saja. Jadi sebab tu yang di hadapan ni, selain daripada isu ditindak dan sebagainya, permohonan yang depan ni lebih senang untuk diluluskan. Sebab dia tak ada sistem dia tak melibatkan attachment file yang kita upload dan sebagainya. Dia hanya sekadar permohonan, lebih senang. Kalau tanya saya, ada 2 kotak, mana yang saya nak bawa dulu? Mestilah mana yang saya nak bawa, bukan nak bawa dulu, mana yang saya nak angkat. Mestilah kita nak angkat yang ringan, takkan kita nak angkat yang berat. Contoh. Okey, tengok balik. Ramai juga tanya pasal sistem, kerap sangat update. Sabtu sat-sat duk update, sat-sat duk update. Ahad sat-sat duk update, sat-sat duk update. Update tu sistem maintenance bukan update. Sistem maintenance, sistem terkenal. Sistem terkenal ni sebenarnya satu benda yang bagus. Sebab apa? Staff di KBSP dia tak boleh buat prosesan secara online sebab data pemohon terlalu ramai, berjuta. Yang sebelum ni masa kriteria ada, yang layak adalah 8.3 juta. Jadi bila tak ada kriteria, yang layak lebih daripada 8 juta. Jadi terlalu banyak. Jadi kenapa perlu ada kemas ini? Sebab bila macam contoh pukul 10 sistem kemas kini, pukul 11 kita boleh masuk. Waktu pukul 11 tu staff sedang melakukan semakan secara manual. Semak, lulus, semak, lulus, semak, lulus, dan dia akan duduk dalam satu sistem offline. Jadi bila dah siap, dia akan ada satu hari tu berapa tempoh masa, 4 kali untuk sistem maintenance. Tadi dah update pukul 10, sekarang dah siap, dah dalam pukul 2. Pukul 2 adalah waktu yang kedua untuk sistem maintenance. Jadi maksudnya pukul 2 tu yang dia orang dah buat semakan manual dan bagi kelulusan tu, yang data yang duduk dalam offline ni tadi akan dihantar kepada sistem yang kita tengok dalam account tu.
Sebab tu bila pukul 2 sistem maintenance, pukul 3 sistem dah okey, tiba-tiba saya lulus. Sebab apa? Sebab daripada buat semakan dan bagi kelulusan. Tapi kelulusan ni dia bukannya online, dia perlu menggunakan satu tempoh masa untuk di-uploadkan ke dalam sistem. Jadi dia orang tak boleh, benda ni tak boleh orang kata apa, upload instant secara serta-merta. Dia perlu buat proses dalam masa beberapa jam, lepas tu upload, mendapat kelulusan. Sekali pukul 8 tadi offline lagi. Maksudnya di antara jarak masa tu daripada pukul 2 sampai pukul 8 dia tengah buat semakan manual lah. Sebab tu satu hari pagi kita cek masih lagi dalam proses, petang kita cek dah lulus. Sebab dia pada buat kerja. Okey. Yang seterusnya, okey, ada yang tanya pasal dekat account semak lulus, tapi dekat semakan sinar masih lagi sedang diproses. Ini saya dah sebut tadi, sebab sistem dia tak link bersama, dia tak link. Jadi sistem dia adalah sistem yang berbeza. Yang paling penting adalah kalau kita nak semak kelulusan untuk sekarang ni, kita semak di dalam iAccount. Bila dalam iAccount dah tulis lulus, kita boleh tekan dekat perkataan iSinar tu untuk tengok tarikh bayaran. Tapi kita masuk dekat semakan iSinar masih lagi dalam proses. Sebab apa? Sebab di antara dua sistem ni, sistem mana yang lebih utama? Sistem yang lebih utama adalah sistem di iAccount. Jadi jangan risau kalau kata iAccount dah lulus, di semakan iSinar belum lulus, jangan risau, kita pegang pada yang iAccount. Yang terakhir, yang ni banyak orang tak berpuas hati dan tanya pada saya. Ada yang hantam saya pun ada, walaupun saya tidak ada kena-mengena. Okey, dia orang tanya, kenapa nak kena ada semakan lagi sedangkan dikatakan dah dihapuskan syarat? Okey, kita kena faham, walaupun dah dihapuskan syarat dan tak perlu dah ada semakan, cuma permohonan saja, satu saja permohonan, tetapi kita kena ingat ada pemohon yang tidak layak. Ada beberapa yang saya boleh sebut 3. Yang pertama, pemohon yang baki dia tidak mencukupi, baki akaun 1 dia tidak mencukupi. Dia mohon juga, sebab mohon dia tak mohon dekat sistem iAccount, dia mohon dekat sistem, kita semua kena mohon dekat sistem iSinar. Sistem tu dia tak bersama. Jadi sistem iSinar dia tak boleh check balance sama ada balance tu mencukupi ataupun tidak. Bila dia terima permohonan dekat iSinar ni, dia kena buat semakan manual di iAccount, tengok oh baki tak mencukupi, okey tak layak, jadi tak boleh buat pengeluaran lah sebab baki tak mencukupi. Yang kedua, ada juga yang di kalangan yang berumur 55 dan ke atas membuat permohonan untuk pengeluaran iSinar. Ini KWSP tak bagi, sebab individu-individu ni dia boleh membuat permohonan pengeluaran pada umur 55. Ada yang tu dia boleh terus mohon dekat iAccount, dia tak perlu mohon dekat iSinar, dia tak perlu mohon 10% dan sebagainya, dia boleh berkelak, semua pun dia boleh berkelak. Sebab ada juga yang kurang faham, kurang jelas, jadi dia mohon menggunakan iSinar, jadi mereka ni tak boleh, dia kena mohon ikut pengeluaran 55. Dan yang ketiga, yang ni mungkin sedikit rare ataupun jarang ditemui. Ini adalah bagi yang mempunyai baki akaun melebihi 1 juta. Akaun ni adalah akaun 1 dan akaun 2 lah. Jadi bagi mempunyai individu yang mempunyai akaun lebih daripada 1 juta, dia kata okey, dia pun nak mohon iSinar, dia nak ambil 10%. Tak boleh, sebab dia perlu membuat pengeluaran berapa banyak yang dia nak melalui pengeluaran. Pengeluaran tu namanya pengeluaran bagi baki melebihi 1 juta ringgit. Dia ada sistem dia yang sendiri. Jadi dia orang kena mohon di situ, dia orang tak boleh memohon di iSinar. Sebab tu untuk iSinar ni, walaupun kriteria telah dimasukkan, tetapi semakan tu masih perlu, disebabkan sekurang-kurangnya 3 perkara ni. Nak semak baki mencukupi ataupun tidak, nak semak adakah berumur 55 dan lebih, dan nak semak juga adakah simpanan sudah melebihi 1 juta ringgit. Kalau ya ketiga-tiga ni, mereka ini tak layak. Mereka adalah golongan yang tidak akan lulus untuk permohonan iSinar, kerana bagi dua golongan ni, mereka boleh memohon pengeluaran secara yang lain. Yang baki tak mencukupi ni memang tak boleh dah. Okey.
Jadi setakat ni itu saja nota ringkas saya, dan itu saja perkongsian saya untuk petang ni. Dan suka untuk saya ingatkan anda semua lagi sekali agar bagi yang Muslim lah, yang mana yang masih dalam simpanan konvensional, saya sarankan anda untuk menukar segera kepada simpanan syariah. Semoga simpanan kita semua lebih diberkati dan tidak menjadi sebarang asbab terhadap keburukan ataupun sebarang pembalasan di hari akhirat. Nanti kita nak mencari perkara-perkara yang baik lah, sama ada di dunia ataupun di akhirat esok. Okey, jadi itu saja. Terima kasih kerana menonton. Minta tolong bagi yang belum subscribe, saya minta anda untuk subscribe. Bagi yang menonton, saya juga mohon anda untuk berkongsi video-video ini kepada rakan-rakan dan juga adik keluarga anda. Sebab ada saja individu yang tak seronok mendengar apa yang saya dan setengah-setengah rakan saya yang menulis di Facebook dan sebagainya. Mereka ni tak seronok bila tengok kita bagi tahu orang ni dapat, orang ni macam ni, orang ni macam ni, sebab mereka tak dapat. Jadi apa yang mereka buat, mereka report kita punya post ni dekat Facebook. Jadi kita tak boleh tinggalkan sebarang komen. Saya sendiri sekarang tak boleh meninggalkan sebarang posting, sebab adalah banyak orang yang dia sakit hati tengok orang ni lulus sebab dia punya tak lulus. Jadi apa dia buat, bila kita berkongsi info, bila kita berkongsi maklumat, dia report dekat Facebook dan Facebook akan block kita. Okey, jadi saya harap rakan-rakan lain boleh membantulah. Itu saja untuk hari ini. Jika ada sebarang perkembangan terbaru, insyaAllah saya akan kongsikan bersama anda semua. Okey, jumpa lagi di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.